Do not believe in everything you listen, see or read because I'm tired of people spreading lies. You know what I'm talking about, right? You know what I'm talking about? Yeah, you're talking the English because you're Poyo and budget and stuff. Salah sama sekali kerana saya sedang membicarakan tentang perkara-perkara ataupun berita-berita yang kita tidak tahu sama ada betul atau salah. Tapi kita rasa benda tu betul, lalu kita sebarkannya di muka buku ataupun pencicip. Nutella haram dimakan. Kajian menunjukkan Nutella dibuat daripada hazelnut yang dileburkan pada suhu 500 degree Kelvin selepas proses pengklasifikasian bahan mentah yang diambil daripada pokok hazelnut yang pernah tertumpah arak di atasnya. Jadi Nutella haram. That makes total sense. I'm gonna share it. Sarina, kau tengok apa tu? Tengok kau lah. Kat sini. Boleh makan ke ni? Apa? Tak, kau tengok banyak kod E segala E ni. Boleh ke? So, kenapa dengan kod E tu? Alah, macam ni. Kau tak tahu ke kan kod E ni orang cakap dia macam ada kaitan dengan gizi. Umat gizi tu. Tapi aku pelik juga. Ya, jadi ada logo halal. Tapi kenapa ada kod E? Oh, so kau curious lah kisah pasal kod E tu. Of course lah, aku nak makan kod jajan ni. Aku ada belikan air untuk kau. Air ni kau kenapa lain-lain ni? Yelah, Kau tak boleh sama. Bolehlah buat suai cincau. Kita tak ada bekas nak campur lah nanti. Tak payah aku ambil satu lah, kau ambil satu. Asal logo halal lain-lain ni? Ada. Hai Bob. Ni semacam je. Alah, aku ni lah serabut fikir pasal dinner. Sat? Tak ada tempat lagi. Kau ada tempat biasa? Tempat best. Macam setelah lepas kolej aku ada orang buat dekat Equatorial. Then macam kalau nanti kau dah kan kau lalu dekat tu dia jalan tu kau boleh nampak banner tau. Banner pun dia tu pun dia orang buat dekat Equatorial. Macam dah biasa sangat lah. Kau kata kau try dekat handpack tu yang dekat Jalan tu. Lempek? Ha. Kan orang kata kat situ makanan dia tak halal. Sebab kek dia tu ada wine lah apa tak. Apa aku tunggu Syirah ni? Syirah, mana tadi? Kenapa dapat sampai? Sorry lah, aku ada kerja sikit tadi. Ni kawan aku bagi. Dia baru balik pada Korea. Makanan famous kat sana. Pepero? Serius ke boleh makan? Kenapa pula? Tak adalah. Tak silap aku baca. Dia ni tak diiktiraf dekat JAKIM kot? Coklat je pun. Kau dah syubhah ke? Kalau aku tak nak makan, biar aku dah makan. Bob, kau pernah dengar tak pasal Shakely? Alah, produk yang tengah hot sekarang tu. Ada. Kawan aku ada seorang jadi coach dia. Tak silap aku ni daripada US kan? Minggu lepas kawan aku tu dia nak promote lah dekat kawan aku yang lain seorang tu. Tapi dia tak nak sebab dia tak percaya yang dia bukanlah tak percaya, dia tak yakin dengan status logo halal tu. Sebab logo dia pakai logo halal dari US kan. So, tapi kenapa dia tak pakai logo halal Malaysia One, two, three, go! Before you jump into conclusion, eloklah kalau kita buat kajian sikit ataupun bertanya kepada orang yang lebih mengetahui ataupun just berfikir sejenak. Sebenarnya aku pun dulu curious juga pasal kod ini. So research lah sikit-sikit dekat internet kan. So kat source tu ada cakap yang kod ini ada terbagi pada beberapa bahagian.
Ada yang pada unsur tumbuhan, serangga, chemical dan juga unsur haiwan. Kalau nak diikutkan, unsur haiwan ialah pada kod E422 sampai kod E476. So kalau selain pada kod E422 sampai 476 tu, bolehlah kita makan sebab dia pada unsur tumbuhan ataupun chemical. Kalau kita tengok kat sini kan, E500, E551. So bolehlah kita makan jajan ni. Oh, ya ke? Alhamdulillah. Sempat aku nak makan. Ya, lama jom. Okey, jom. Tak boleh. Mana boleh logo halal lain-lain macam ni. Ni logo yang boleh diiktiraf. Ni logo tak diiktiraf. Main yang aku tunjuk kat kau. Ya. Sekejap. Kau tengok. Logo yang diiktiraf. Okey. Dia kena ada 8 bucu tu. Ni ada 8 bucu kan? Okey. Ni tak ada 8 bucu. Lepas tu ada perkataan Malaysia. Ni tak ada perkataan Malaysia. Lepas tu tengok. Logo ni logo fake kot. Memang terang-terang lah. Tak ada minum. Okey. Aku buang Buang je lah. Ada WhatsApp? Lu tak pernah pula check kan? Apa kata aku check je Ya Allah, halal. So, kau rasa? Tahu aku rasa buat kat sini je lah. Tak payah fikir macam-macam. Saya senang je. Gorgeous girl standing there, get your Tak boleh. Serius, tak boleh makan. Betul. Aku dah Google. Kau orang ni tak percayalah. Jap. Tengok ni. Dia tulis. Bukan pemegang sijil halal Malaysia ataupun mana-mana badan pensijilan halal luar negara yang diiktiraf. Nak makan tak? Seriously? Serius lah. Alah, buang je lah. Tak nak lah aku makan. pretty eyes over here to me. I got the place you want to be. Wonder what you're thinking of. Sebab tu je ke dia tak percaya? Sebab produk ni dihasilkan dekat US. So dia punya food pemantau dia kat sana lah. So lainlah kalau macam produk ni dibuat kilang dia buat kat Malaysia. So JAKIM yang akan pantau. Contohnya macam kalau kau pergi dekat US ke Australia ke, kau tak boleh nak expect barang yang kau beli tu ada shop logo halal Malaysia. Kan? Kalau macam tu, apa je kau nak makan? Kan? Betul juga tu. Tapi macam mana kau boleh yakin sangat dengan benda ni? Sebab aku ada check hari tu. Untuk company antarabangsa yang JAKIM dah diiktiraf. Jadi benda-benda yang institusi ni dah disahkan halal oleh JAKIM lah? Jadinya insya-Allah lah halal. Baby, have you had enough? When everybody's asking you. Kepada semua pengusaha makanan harus diingat, pentaulian halal hanya dikeluarkan oleh JAKIM dan juga Majlis Agama Islam Negeri. Dan semenjak awal Januari 2012, tiada lagi premis yang boleh menggunakan logo halal dikeluarkan oleh badan-badan yang tidak diiktiraf. Ketika menyertai serbuan bersama pihak JAKIM, kami mendapati bahawa ada yang meletakkan logo halal namun masih menjual makanan terlarang. Dan ada juga yang sanggup meletakkan logo halal yang didaftarkan atas nama syarikat yang berlainan. Ikuti serbuan pihak JAKIM Isnin lalu. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM mengadakan satu operasi pemantauan tanda atau logo halal di sebuah pusat membeli belah di Seri Kembangan, Selangor. Rondaan di sekitar premis dan gerai makanan ini bermula jam 12.30 hari. Ia disertai 10 pegawai penguatkuasa diketuai pengarah Hab Halal JAKIM Hakimah Muhammad Yusof. Operasi bertujuan memberi peringatan kepada pengusaha makanan mengenai perihal dagangan 2011 bahawa pentaulian halal hanya dikeluarkan oleh JAKIM dan Majlis Agama Islam Negeri. Kita berikan tempoh you hari ini saja. You kena tutuplah, carilah kertas ke apa jua, termasuk dia punya menu sebagainya.
Premis ini didapati masih menggunakan tanda dan logo halal yang tidak diiktiraf JAKIM. Hasil pemeriksaan, penguatkuasa meragui makanan yang dihidangkan dipercayai mengandungi daging tidak halal. Kata produk yang halal, tapi bila kita datang juga ada ham, ada pork, ada yang haram ni, boleh kena denda sehingga 5 juta. Jadi kena bagi tahu you punya bos. Kalau you nak guna halal, kena mohon dengan JAKIM ataupun Jabatan Agama, tapi kena pastikan you tak jual bahan-bahan yang haram. Restoran makanan segera ini agak popular di kalangan warga kota. Pihak berkuasa mendapati restoran ini mengguna pakai sijil halal milik syarikat lain. Ini sijil halal yang kita tak iktiraf lah ni. Ini tak iktiraf. Ini badan swasta yang kita tak iktiraf, bukan badan kerajaan. So, yang ini adalah kita, tapi untuk produk orang lain. Kalau bila ditampal, dia boleh memberi satu gambaran yang outlet ni mengelirukanlah outlet ni adalah halal. Sebab sebagai customer kita takkan nak pergi tengok dekat-dekat ini milik siapa sijil ni. Jadi ini sebenarnya satu kesalahan. Pihak JAKIM turut mengarahkan pekerja premis menurunkan sijil dan menutup tanda logo halal yang dipamerkan. Bermula 1 Januari 2012, penggunaan sijil tanda logo halal daripada badan-badan yang tidak diiktiraf tidak lagi dibenarkan. Pemantauan halal bukan sahaja penyalahgunaan logo, tetapi dari sudut kebersihan. Pemeriksaan dilakukan terhadap bahan-bahan atau ramuan yang digunakan dalam penyediaan makanan. Premis ini antara yang turut tidak mematuhi arahan. Tanda dan sijil halal ditampal di dinding seolah-olah mengajak pelanggan tanpa ragu-ragu menjamu selera di sini. Sebaliknya, premis ini dikatakan cuba menipu pelanggan dengan mempamerkan salinan sijil halal yang diberi kepada sebuah pusat penyembelihan ayam dan bukan kedai makan. JAKIM merampas sijil dan logo halal persijilan swasta dan sijil halal JAKIM yang disalahguna. Pengusaha gerai diarah memohon sijil halal yang dikeluarkan JAKIM. 20 premis makanan diperiksa dan didapati pekerja dan pemilik premis masih tidak mempunyai kesedaran dan maklumat mengenai sijil dan logo halal. Tindakan yang akan kita ambil adalah di bawah Akta Perihal Dagangan 2011 di bawah Seksyen 28 dan 29. Tetapi pihak industri termasuk juga kedai makan ni kita bagi masa dalam tempoh setahun ni untuk mereka mengambil tindakan untuk memohon sijil halal JAKIM ataupun sijil halal Malaysia ni dengan JAKIM dan juga Jabatan Agama. Dan untuk 3 bulan pertama ni kita memberi program pendidikan kita kepada pengusaha-pengusaha makanan ini. Dan 3 bulan yang kedua nanti kita akan susuli dengan amaran tentang penggunaan logo halal ini, penyalahgunaan logo halal ini. Dan selepas pada itu kita akan ambil tindakanlah di bawah akta berkenaan. Ini logo halal swasta yang kita iktiraf. Risalah dan penerangan turut diberi kepada pengunjung pusat membeli belah. Pelanggan terutamanya umat Islam dinasihatkan supaya lebih berhati-hati agar tidak menjadi mangsa pemilik premis makanan yang tidak bertanggungjawab.